Turun ada. Turun tekan. Ada. Ada. Tadi besar berapa? Al-Insyirah. والله حلقة انشراح سؤال انشراح Ada. Kau tak testing, dia sangat buat. Buat. Satu dia ni. Menghalang wajah. Menghalang wajah. Apa kan? Kalau tengok kat sini nampak. Muka surat berapa tu? Surat Terbalik. Ini. balik belah sini. Oh ya. Ya betul. Dengar bukan kau ni. Ayat kursi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pelajaran muka surat 12 ayat kursi. Muka surat 12 Allah, kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lafaz ayat kursi, cara pembacaan Allah. Lam dibaca dengan tebal. Allahu la. Bukan Allah. Allah bukan Allah. Bukan O. Allah. Bukan Allah. Allahu Akbar salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayyu hay. Huruf ha. Hayyul qayyum. Ko. Bukan qayyum. Qayyum. Hayyul qayyum. Ni dia punya لا تأخذه سنة ولا نوم. Itu maklin kalau berhenti. Wala naum, boleh 2 harakat 4 6. Ya. Kalau sambung lin saja, kalau berhenti maklin. Wala naum selalu berhenti. Jadi kurang-kurang 2 harakat. Wala naum, tak boleh wala naum. As-salatu khairum minan naum, salah. Dia menarif apa
Matlin, naum, panjang. As-salatu khairum minan naum. Ada pun orang mengatakan kalau panjang tu suruh tidur lagi, tak betul tu. Tak betul tu. Ikut fikiran dia. Ikut tajwid lah. Naum, tidur lah. Memang nak tidur. Walau pendek pun tidur juga. Panjang pun tidur juga. Bukan pasal pendek panjang. Tak betul. As-salatu khairum minan naum. Tak betul. Kononnya nak mengejut orang tidur. Tak ada. Kalau tak bangun, memang tak bangun. Bukan pasal naum-naum ke. Memang dia tak nak bangun. Hari ini ada WhatsApp semua orang suruh sembahyang subuh berjemaah. Kempen. Siapa yang menyuruh tu? Individu tertentu lah suruh sembahyang subuh berjemaah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Yashfa'u shim. 'Indahu 4 harakat, tak boleh 2. Maksilah tawilah. Maksilah tawilah dia 4 harakat, bukan 2, bukan 4, bukan 2, 4. Yashfa'u 'indahu panjang, illa bi'izni. Bi'izni, lidahnya keluar, bi'izni. Tak boleh bi'izni. Zal. Ya'lamu ma baina aydihim. Him bacanya bukan him. Aydihim, him. Suratal ladzina an'amta alaihim. Him, bukan him. Ini ada kaitan dengan Fatihah ni. Him. Surah apa nama? Man ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Hum. Wa ma khalfahum. Hum, bukan hum. Hum. Wa ma khalfahum. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum, bukan kum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Ilmihi juga panjang, 4 harakat, tak boleh 2. Maksilah tawilah. Jadi ada 2 di situ dalam ayat kursi, kena baca panjang. 4, tak boleh 2. Tak boleh kompromi 2, tak boleh. Apa pun mesti 4. Namanya maksilah tawilah. Ha bertemu hamzah, ha bertemu hamzah. Panjang. Illa bima syaa'. Kalau berhenti 6 harakat tu wajib muttasil. Tak boleh 4. Bima syaa' wasi'a qurb boleh 4. 2 tak boleh. 4 atau 6. Kalau berhenti 6. Bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hifdhuhuma, lidahnya keluar. Hifdhuhuma. Dha keluar lidahnya. Hifdhuhuma. 'Aliyyul 'azim. Azim pun keluar lidahnya. 'Aliyyul 'azim. Dekat sini jumpa huruf yang keluar lidah ialah zal. Man zal ladzi. Man zal ladzi. Tak boleh manzal. Manzal tak boleh. Man zal ladzi. Bi'izni keluar lidah. Ya. Hifdhuhuma. Hifdhu keluar lidah. Itu cara baca ayat kursi. Siapa yang lepas sembahyang baca wirid dan dibaca ayat kursi, tak ada halangan untuk masuk surga kecuali mati. Jangan tinggal baca ayat kursi lepas sembahyang. Dia ada hadis tu. Jangan tinggal. Sibuk macam mana pun, terus baca ayat kursi pun tak apa.
Jadi ayat kursi ni dijanjikan siapa yang lepas sembahyang dia berwirid baca ayat kursi, tak ada halangan untuk masuk surga. Masuk surga kalau mati masuk surga. Kalau tuan-tuan puan-puan dah tertinggal lepas sembahyang tak ada baik kursi, baik sekarang top upkan dia yang kurang. Maknanya niatkan dalam kita baca wirid hojakan baca ayat kursi, kita ada tertinggal dalam lepas sembahyang tak baca ayat kursi. Dan ada rasa menyesal aku lepas sembahyang tak baca ayat kursi, sibuk sangat hidupnya. Menyesal tanpa memperbaiki, itu bohong namanya. Aku nyesal tak baca kursi, tapi tak baca-baca juga. Apa maknanya? Podoi. Kalau dia menyesal dan dia baca kursi sebagai menambah penyesalan tu, kira baik namanya. Apa juga kita yang tertinggal kerana malas, kerana nafsu, menyesal dan dibaca apa yang ditinggal, dibuat apa yang ditinggal. Tu makna menyesal yang betul. Kalau setakat menyesal saja, itu menyesal bohong namanya. Menyesal pun ada menyesal bohong. Menyesal dan sedih. Menyesal tu dalam bahasa Arab nadam. Sedih al-huznu, sedih. Sedih pasal apa? Kita sedih. Sedih kerana kita banyak lalai. Sedih banyak meninggalkan perintah-perintah Allah. Sedih banyak lara. Sedih. Orang yang beribadat disertai dengan sedih lebih pantas sampai kepada Allah daripada orang yang beribadat tapi dia tak menyesal di atas kekurangan-kekurangan yang dilakukan. Ini ada makna keterangan menyesal di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Nabi pun ada sedih namanya. Nabi pun ada menyesal juga, sedih. Begitulah mengenai ayat kursi. Dan kita syukur dalam wirid hojakan ada banyak baca ayat kursi. Jadi teruskanlah amalan ini sebagai pendinding untuk diri kita. Lepas tu baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wahai Tuhanku, engkaulah maksudku atau tujuanku. Mana tak ada tujuan lain melainkan Allah. Wa ridhaka matlubi, redha engkau, kasih engkau yang aku minta. A'tini mahabbatak, berilah padaku sayangmu, cintamu, dan makrifat engkau beri pada aku. Itu namanya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadi kalau orang-orang sufi ni memang baca ni ilahi anta maqsudi, yang nampak hanya Allah, yang dituju hanya Allah, yang menjadi matlamat hanya Allah. Cerita seorang pergi Mekah kali pertama, dia melihat Kaabah. Dia tengok Kaabah lah, dia tengok Kaabah, tengok aja. Kali kedua dia pergi Mekah, tengok Kaabah dan tengok Allah yang menjadikan Kaabah. Oh, Tuhan yang jadikan Kaabah ni. Dia fikir macam tu. Kali ketiga dia pergi haji, dia melihat Kaabah dah tak nampak. Dia nampak Allah yang menjadikan Kaabah. Allah yang menjadikan Kaabah. Apa pengajaran ni? Kalau tuan-tuan tak dapat pergi Mekah macam mana? Duduk sini aja. Pengajaran apa?
Mula-mula tuan-tuan tengok bulan, cantik bulan. Satu. Lepas tu lain kali tengok bulan dan Tuhan yang menjadikan bulan ni. Tuhan yang menjadikan bulan. Dah dua lah. Lain kali dia tengok lagi bulan, bulan dah tak nampak. Allah yang menjadikan bulan. Cantik. Allah lah yang menjadikan bulan. Yang ketiga itulah yang betul tu. Yang hakikatnya. Bukan bulan lagi dinampak. Allah yang menjadikan bulan dengan kuasanya, dengan ilmunya, dengan iradahnya. Hati kita menafsir macam itu. Ini tinggi tu. Dah sampai martabat tinggi. Apa juga yang dia tengok, bukan itu yang dia tengok. Allah yang menjadikannya dengan ilmunya, kudratnya, iradahnya. Begitulah. Tengok yang lain-lain lagi. Kali ketiga tu yang dia tak nampak lagi, benda tu tak nampak, tapi dia nampak Allah yang maha kuasa, ilmunya tinggi. Itu sebab dia kata subhanallah. Dia melihat suatu subhanallah. Alhamdulillah. Ini ilahi anta maksudi, supaya kita diberi makrifat, mahabbataka wa ma'rifatak. Makrifat kau. Makrifat ni kenal, tahu. Dengan belajarlah macam tadi ni, macam sekarang ni, tahu siapa yang menjadikan semua ni. Allah. Jadi akhirnya dia akan dapat rasa. Makrifat tu kenal, kemudian meningkat lagi kepada rasa. Rasa manisnya ibadah. Rasa manisnya Allah memberi kepada kita syariat. Syariat Islam itu memberi manfaat kepada umat manusia, bukan menyusahkan. Syariat itu apa? Fiqh lah, perundangan Islam. Sembahyang, puasa, zakat, haji itu syariat tu. Hukum-hukum agama tu syariat. Munakahat, jinayat. Tak lama lagi kita puasa tu syariat tu. Supaya kita jadi orang yang beriman, bertakwa. Seharusnya rasa suka kedatangan bulan puasa. Suka puasa. Jangan mengeluh. Puasa lepas belum dia qada. Nak puasa lagi? Dia macam mengeluh. Ini tak sampai makrifatnya. Tak sampai. Maknanya sudah dia qada, sudah hutang-hutang dibayar, datang lagi bulan puasa, dia gembira menyambut dengan gembira. Dia membayangkan baca Quran, tarawih, sedekah, buat baik semua dalam bulan Ramadan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Dia rasa gembira, suka. Jangan mengeluh datang bulan puasa. Sakitlah aku bulan puasa. Gastrik tak baik lagi. Dia membayang sakitnya pula. Matilah aku bulan puasa ni. Macam Cina pula. Tak makan matilah. Cina cakap kalau tak makan mati kata dia. InsyaAllah dengan azab yang kuat. Syariat Allah tu kita suka. Itu namanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi nabi wa rasulah. Aku suka Allah. Suka Allah maknanya suka perintah-perintahnya. Suka kalau diberi ujian sakit, redalah. Pada Allah tu nama aku suka pada Allah. Raditu billahi rabba. Segala perintah-perintahnya, syariat-syariatnya diterima dengan gembira, suka. Lekallah datang bulan puasa, aku nak ibadat bulan puasa. Itu sudah dapat maknanya kurnia daripada Allah. Kurniaan rasa suka dan terus istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Puasa tak tinggal. Ni saya kecil-kecil orang tua-tua nak godak dodol, tak puasa semua. Macam mana makrifat dia, perkenalan dengan Tuhan macam mana boleh ditinggal. Tak maaf cakap orang perempuan sibuk nak buat kuih pun tinggal juga, tarawih tinggal, puasa tinggal semua. Masya Allah. Saya kecil-kecil lah. Sekarang nampak tak ada, tapi ada juga. Mudah-mudahan tak ada lah, dah kenal pada Tuhan ya.
Itu namanya perkenalan dengan Tuhan tak betul-betul. Dia masih ada dengan nafsunya. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau kita diberi nikmat syukur dengan nikmat yang bukan Allah dan banyakkan ibadat, makna syukur tu. Kalau dicuba balak, sabar, redha kepada Allah. Kalau diberi taat, Allah Ta'ala beri kepada taat kepada kita, maknanya kita jadi orang yang tak meninggalkan segala perintah Tuhan, taat maknanya. Allah telah beri kepada kita hidayah, taufik, makrifat, tinggi ni. Dah jadi orang yang baik, taat. Kalau menderhaka kepada Allah, lawan taat derhaka. Tak taat, derhaka. Maka bertobatlah, astagfirullahaladzim. Sebagai maknanya dah tak taat lagi kepada Allah, dah menyimpang jalan yang benar. Astagfirullahaladzim. Tu mengenai ada 4. Nikmat, balak, taat, derhaka. Ini sifat manusia ada 4 tu. Jadi kalau isyarat azan dulu tak? Ini belum azan. Bunyi apa pula tu? Baik. Yang as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah husbiyadi qalat hilati ada ini telah dibahas, telah dibincang ahli jatuh kuasa. Masa itu Haji Kasmuri jadi pengurusi. Berapa lama? Jadi yang betul yang baru lah. Ikut yang ni, ikut yang ni. Ya. Kan ini Sufi semua ni. Nak dibahaskan lagi jadi pakai ni lah. Yang ni tak pakai, cuma terangkan aja lah. Terangkan aja sebab kenapa as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah dibuang. Kata mufti dan jatuh kuasa dia, ini sudah minta dengan Nabi, sedangkan Nabi sudah mati. Itu alasan dia. Yang perkataan hus biadi, bawalah aku ya Rasulullah, hus biadi. Yadi itu makna tangan, tapi maksudnya diri. Bawa diriku maksudnya. Ambil diriku, bawa diriku masuk ke surga maksudnya. Sedikit dayaku, bawalah aku bersama adrikni. hus biadi itu mana ambil dengan tangan Nabi. Dia Nuh Gadut cakap Nabi sudah mati. Saya jawab nanti hari akhirat. Dia jawab lagi, siapa tahu. Hari akhirat siapa tahu. Dia jawab. Jadi dibuang lah ni. Kalau takut dia Wahabi. Dia kata syirik ni. Wahabi. Jadi untuk selamat jangan dibaca. Tapi hari tu orang Terengganu datang. Dia masih baca lagi ni. Orang tu. Kitab lama. Jadi kita ikutlah ya pemufti. Pasal apa yang dibuat ni dah disemak ni oleh mufti, dah tak ada salah lagi yang ni. Itu masalahnya. Pada perkataan husbiyadi qalat hilati adrikni, dekat situ. Maksudnya bawa aku bersama ya Rasulullah masuk surga. Aku tak ada daya nak masuk surga. Adrik tu bawa aku, ambil aku. Dia kata ni hari kiamat. Sekarang dibaca kat dunia. Siapa tahu, orang ramai tak tahu. Niatnya hari akhirat. Dia tengok pada zahirnya. tapi kalau diamalkan macam ni. Ibaratkan kena niat hari akhirat. Niatnya nanti hari akhirat Nabi bawa kita hari akhirat. Tapi secara jemaah tak boleh. Secara bersendirian. Nanti menimbulkan lagi masalah.
Kau ni lah. Daripada Allahumma ya qadiyal hajat sampai di sini, iaitu ilahi anta juga ada. Jadi pakai ni lah. Tapi saya nak terangkan yang ni aja dulu. Lepas tu sebab dibuang salawat tawassul namanya. As-salatu wassalamu ala salawat tawassul. Jadi ditiadakan kerana dah dibuat fatwa kerajaan Johor. Terus kepada ayat 4. Ada? Dah masuk macam mana? Terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Untuk panduan tuan-tuan sekalian, ini tak boleh ubah. Ini ayat Quran. Tak boleh la ilaha illa anta subhanaka inna, tak boleh. Berdosa. Ayat Quran tak boleh ubah. Apa saja ayat Quran tak boleh ubah. Saya dah berbincang dengan mufti Brunei yang sudah pencen, yang duduk dekat Sebatu. Saya dah pergi rumah dia. Ayat Quran walaupun mufrad jangan diubah jadi jamak. Tak boleh. Tak boleh. Inilah tak boleh inna. Selagi ayat Quran tak boleh ubah. Kalau hadis boleh. Hadis mufrad boleh jamak. Itu. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tak boleh ubah. Rabbi israh. Orang tak tahu? Diubah. Sama kalau jadi imam diubah. Itulah. Ini nak diterangkan ni, orang tak tahu banyak. Rabbi ij'alni muqimas shalah min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tak boleh ubah. Rabbi ij'alna tak boleh. Wa min zurriyyatina tak boleh. Tetap mufrad juga, satu. Dia mengenai ayat Quran yang satu tak boleh diubah jadi jamak, tak boleh. Wallahu ghalibun ala amri. Ini nama ayat 4, disusunan ayat 4. Wallahu ghalibun ala amrih. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ila kulli syai'in ilahu wahidan la ilaha illa ant. Ikut tajwid, maknanya dibunyikan an saja, tak boleh anta. Anta tu dah tak betul tajwidnya. Kalau waqaf ant, dia waqaf, berhenti. Ya zal jalali wal ikram. Ini ayat perang semua nampak ni. Ayat perang. Sebelum berperang terjadi tidaklah, tapi kena berhati-hati, berjaga-jaga, ada dalam senjata. Ayat 4 ni daripada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wallahu ghalibun ala amri ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ayat 4. Ini yang diajar oleh Kiai Saleh. Kiai Saleh punya ilmu, mengikut kat WhatsApp, dikejar komunis nak dibunuh, dia masuk kat rumah hilang ni. Dah jadi kucing pula katanya. Dia tak ada dah, tak ada. Dan parang dia boleh terbang gitu, dipancung leher orang. Boleh mati 7 orang sekali terbang. Itu ilmu dia dah. Takut komunis. Dekat Batu Pahat, dekat Paik Sulung, dekat Muar ni. Habis dicantas semua. Jadi inilah ayat-ayatnya yang dibaca, ayat 4, untuk mempertahankan agama. Iaitu Jepun kalah, naik komunis. Komunis pun kalah. Kerana ada kiai ni. Asbab lah sebabnya. Jadi ini peninggalan yang berharga, seharusnya kita pelihara, kita jaga. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kena kita fikir mengenai penyakit ni. Jadi COVID ni, penyakit ni tak hilang. Sudah divaksin, sudah di-inject 2 kali, nak 3. 3 pun nak 4 lagi pula. Cuma kita fikir kat situ. Maknanya kuman yang masuk dalam badan kita tu
akhirnya boleh jadi beku darah kita. Saya tak mahu kali ketiga, cukup kali kedua. Dia nak kali ketiga, saya kata tak nak lah. Dia ada hadnya orang menafsir sampai masanya kita mati. Tak lama, kerana beku darah kita dengan masuk kuman baru ni. Banyak orang langsung tak injek pun ada. Kita dah injek lah. Tapi begitulah keadaan sekarang ini, seharusnya kita prihatin, kena tahu. Jangan ikut-ikut aja. Kenapa dia sampai 4 kali? Nanti 5 kali pula. 4 kali kumannya mati kalah, naik ke 5. Mati kita. Hati-hati. Kita wirid, zikir, doa. InsyaAllah dijauhkan daripada penyakit. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Kalau kita tak baca wirid, siapa baca Ya Zal Jalali wal Ikram? Mana ada orang baca? Tak pasal-pasal nak baca itu aja. Kita yang menghidupkan. Kan ni Suratul Rahman ada Ya Zal Jalali wal Ikram, yang punya kebesaran dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Jadi wirid hajakan ni memang dia ada keramat. Ada keramat. Siapa mengamalkannya, Tuhan akan memberi kepada dia kemuliaan. Saya nak tanya tuan-tuan, satu orang dah jadi wali, dia ada keramat. Kalau dia ambil sembahyang, misalnya ni dah jadi macam emas gitu, ada cahaya-cahaya. Dia boleh berjalan atas air. Wali. Satu lagi wali, tak ada apa-apa. Ambil sembahyang biasa, jalan dekat air tenggelam, jatuh. Saya nak tanya, mana lebih baik orang yang diberi isyarat atau keramat yang nampak dipandang sebagai wali, dengan orang tak ada apa-apa? Yang maskur. Walaupun dia wali, tak ada tanda-tanda dia wali. Mana lebih baik? Jawab Habib. Yang ada ke yang tak ada? Yang ada sah wali itu, yang tak ada memang tak berdarjat. Jawabnya yang tak ada. Yang tak ada. Nanti kalau dia ada timbul riak. Ada melemahkan amalan dia nanti. Akulah jadi wali ni. Dia ada tanda-tanda. Kunyit pun boleh jadi emas. Buka pintu tak ada kunci pun boleh buka. Tu keramat tu. Wali ada macam ni. Lebih baik jangan saja. Adakah kitab hikam boleh sebut? Jangan. Lebih baik tak ada tanda-tanda, tak ada. Dia sebut tak ada isyarat dari Tuhan. Biasa je. Ingat tu. Lebih baik yang tak ada tanda. Orang yang kena biar dengan bini pun jadi wali. Kalau orang nampak lah maksudnya, nampak dia tak duduk, tapi orang nampak, maknanya dia berserah pada Allah lah. Tak apa. Orang lain nampak, dia sendiri pun tak tahu. yang orang lain nampak. Mana lebih baik orang miskin minta sedekah, duduk dekat depan bank Islam, duduk je minta. Dengan orang miskin tapi tak minta, dia diam aja, miskin je, tak minta. Mana lebih baik kita beri? Yang tak minta. Yang baik tu yang tak minta, yang diberi. Itulah dua persoalan dah terhurai. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi lah ya. Setengah ini sajalah kita huraikan Afdhul Zikri La ilaha illallah. Apa sebab tak ada fa'lam? Fil amar mufrad mukhatab, kepada siapa? Fa'lam tu kepada siapa? Muhammad. Adakah kita patut mengajar kepada Muhammad? Afdhul Zikri Muhammad La ilaha illallah. Afdhul Zikri wahai Muhammad La ilaha illallah. Tak patutnya kita ngajar dia. Tu maksudnya saya tak tulis. Fa'lam. Kalau Allah memanglah patut. Allah menyuruh kepada Nabi, kita menyuruh kepada Nabi, mana boleh? Afdhul Zikri je lah. Kalau dalam Quran Allah menyuruh Nabi baca la ilaha fa'lam annahu la ilaha tu Allah suruh munasabah fa'lam. Kita
suruh Nabi baca. Itu dia punya alasan. Tak sesuai lah kita menyuruh Nabi, mengajar Nabi pula. Tak payah taruh lah. Kalau nak taruh juga, Abdul Zikri, fa'lamu. Ketahuilah kamu semua. Fa'lamu, jamak. Fa'lam, mufrad, mukhatab kepada Nabi. Kalau nak tambah juga, Abdul Zikri, fa'lamu. La ilaha illallah. Ini manis contohnya kalimah La ilaha illallah. Saya pergi Sungai Balang, ada satu orang ahli wirid hajakan, saya tanya dia berapa kali satu hari baca 50,000. Haji Malik, dia terkenal tapi dah mati umurnya 90 tahun. Dia puasa setahun makan 5 hari je. 5 hari makan, lain tak makan. Puasa je. Matinya malam puasa. Malam puasa mati. Dia tak nak jumpa doktor. Mati-matilah kata dia. Saya dah jumpa dia. Boleh hidup tanpa makan. Selama dia sudah buat 20 tahun. Makan hanya 5 kali saja. Apa dia? Hari tasyrik. Hari haram puasa. Hari apa tu? Hari raya puasa. Hari raya haji. 10, 11, 12, 13 hari tasyrik tak boleh makan. 1 Syawal tak boleh makan. 5 hari saja dia makan. Dia tak puasa kerana haram. So nak menjadi pedoman. Kalau tak tahan pun tak apalah. Tak tahan, makanlah. Ikut Nabi. Nabi pun makan, tak puasa macam tu. Tapi dia boleh. Sekianlah saja kita tangguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tajuddin jadi imam. Hari Sabtu macam mana jadi ke? Kalau sekali jawabnya 12 tahun boleh. Bulan 2 saya jumpa ni. InsyaAllah kita bincangkan. Nanti kita hubung malam. 12 tahun boleh sendiri. Datang Setahun yang mengajar pun dah tak ada.